Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni video untuk part 7. Aku jawab soalan daripada IG Jom Dakwah. So, kita terus kepada first question lah. Untuk soalan yang pertama, siapakah Nabi yang diuji dengan sakit yang lama? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang diuji dengan sakit lama adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ni juga dikenal sebagai Nabi yang paling penyabar. Sebab dia walaupun diuji dengan banyak penyakit, tapi dia tetap diuji dengan banyak ujian lah, tapi dia tetap sabar dan redha dengan apa yang diberi oleh Allah kepadanya. So kita tengok dalil dululah. Tidak ada satu bahagian pun anggota badannya yang sihat kecuali lisan dan hatinya. Beliau berzikir kepada Allah dengan keduanya. Nabi Ayub AS sentiasa bersabar mengharapkan pahala daripada Allah. Beliau sentiasa berzikir kepada Allah di waktu malam, siang, pagi dan petang hari. Nabi Ayub AS menderita penyakit yang kronik sehingga teman-temannya menjauhinya. Orang ramai merasa jijik. Beliau diusir dari daerah, dibuang di tempat sampah di luar kampung halamannya, dan orang ramai tidak mahu berhubungan dengannya. Ni antara sebab kenapa Nabi Ayub ni digelar sebagai Nabi yang sangat penyabar. Disebabkan ujian yang berat diberi kepadanya, tapi baginda tetap sabar menjalani ujian yang diberikan. So kita next kepada second question. Untuk soalan yang kedua, siapakah Nabi yang digunakan ilmu tafsir mimpi? Sebenarnya kan, kalau ni semua kalau pasal Nabi, aku lebih tahulah, sebabnya aku banyak baca tentang kisah-kisah Nabi. Yang 25 Nabi yang kita perlu tahu, aku suka baca kisah-kisah Nabi ni. So kita back kepada question, siapakah Nabi yang digunakan ilmu tafsir mimpi? Nabi digunakan ilmu tafsir mimpi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. And yang C pun, Nabi Yaqub adalah Nabi bapa kepada Nabi Yusuf. Kita tengok dalil dulu. Suatu ketika Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor lembu gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Sang Raja pun meminta para ahli nujum untuk mentafsir mimpinya. Namun tak seorang pun dapat mentafsir mimpi Sang Raja. Nabi Yusuf kemudian mentafsirkan mimpi Raja. Nabi Yusuf berkata bahawa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa pecelik. Dan disarankan agar Raja menyimpan bahan makanan selama masa subur. Nabi Yusuf juga ada diceritakan mengenai ketapanan dan betapa kacaknya Nabi Yusuf ni, yang diceritakan adalah yang diberi gambaran sehingga kalau ada perempuan yang potong bawang dan dia terpotong jarinya, dan dia tertengok Nabi Yusuf, dia tak merasa sakitnya terpotong jarinya sendiri, disebabkan betapa kacaknya Nabi Yusuf ni. And kita terus kepada soalan ketiga. Siapakah yang mampu berbicara dengan jin dan haiwan? Yang mampu berbicara dengan jin dan haiwan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. And dalam Al-Quran pun ada menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang dia bercakap dengan sang semut, yang tentang bala tentera Nabi Sulaiman berhenti ketika sang semut hendak melimpasi kawasan tersebut. So kita tengok dalil dulu. Baginda digunakan kelebihan mampu bercakap dengan semut dan burung. Bukan itu sahaja, malah baginda mampu mengawal jin supaya tunduk di bawah perintah dan keinginannya. Perbualan Nabi Sulaiman dengan semut dicatat secara jelas dalam Al-Quran. Apabila Nabi Sulaiman dan angkatan tenteranya sampai ke satu daerah menjadi tempat tinggal semut. Ni antara contoh peristiwa yang aku cakap tadi lah. And satu lagi mengenai Nabi Sulaiman ni, kalau siapa macam suka hiking ke kan, aku suggest korang untuk baca 2 ayat ni. Assalamu ala Sulaiman fil alami. And yang kedua adalah Assalamu ala Nuhi fil alami.
Yang pasal yang Sulaiman adalah untuk kita mengelakkan daripada gangguan jin dan iblis ketika dalam hutan. And yang Nuh adalah untuk kita mengelakkan daripada binatang berbisa. Binatang buas lah. Okay, kalau macam dalam hutan ni, kalau kita nak masuk, sebelum kita masuk, bacalah 2 ayat ni. Yang pertama adalah Assalamu ala Sulaiman fil alamin. And yang kedua adalah Assalamu ala Nuh fil alamin. Sebabnya, kalau Sulaiman, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang dapat menundukkan jin. And Nabi Nuh, haiwan ni semua bertumpang ke perahu Nabi Nuh. And kalau macam dalam Bible diceritakan nama Noah. Kalau tak silap aku lah. And kita terus pada next question. Nabi yang manakah disalah anggap sebagai anak Tuhan? Nabi yang disalah anggap sebagai anak Tuhan adalah Nabi Isa. Kalau macam kita orang Islam, kita tahu Nabi Isa ni diangkat ke langit. And yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib adalah ahli sihir yang jahat yang diserupai oleh Allah ketika itu. So Nabi Isa belum mati tapi diangkat ke langit dan bakal diturunkan ketika akhir zaman. So kita tengok dalil dulu. Nabi Isa diangkat ke langit. Saat Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib, Allah menyelamatkannya. Allah kemudian menyerupai Yahuza, san pengkhianat mirip seperti Nabi Isa AS. Dengan demikian, orang yang ditangkap para prajurit adalah Yahuza, bukan Nabi Isa. Ini antara kisah dalam surah An-Nisa ayat 157. Inilah antara yang aku cakap tadi, yang Nabi Isa bukan disalib, tetapi Nabi Isa diangkat ke langit dan bakal diturunkan pada akhir zaman. So kita terus kepada next question. Siapakah raja yang tenggelamkan dalam laut? Raja yang tenggelamkan dalam laut adalah Fir'aun. Yang ni ada diceritakan dalam kisah Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa mendapat mukjizat untuk membelah laut. And Fir'aun dan pengikutnya tenggelam ketika hendak mengejar Nabi Musa. Tengok dalil. Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa, tetapi dengan keajaiban daripada Allah SWT, Fir'aun dan pasukannya tenggelam ke lautan. Selain daripada itu, kisah Nabi Musa juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ash-Shura ayat 60 hingga 66. Ketika mereka melihat pasukan Fir'aun memasuki laut, para pengikut Nabi Musa ketakutan. Namun Nabi Musa menenangkan mereka kerana Allah SWT telah memberi mereka petunjuk sehingga Fir'aun dan pasukannya lemas di Laut Merah. Okey, itu je question daripada Haji Jom Dakwah yang dapat aku jawab untuk kali ini. And kalau ada lagi untuk akan datang, aku akan upload lagi. Aku sebenarnya best jawab soalan ni. And Alhamdulillah ada seorang hamba Allah ni tertarik minat dengan question macam ni. And dia bukan beragama Islam. Aku rasa macam, sebab tu lah aku rasa macam aku nak buat je lagi ni biar kita share ilmu antara sesama kita. So aku rasa tu je lah untuk kali ni. Semoga mendapat pengajaran daripada apa yang aku ceritakan. Apa-apa pun, terima kasih.